Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam segmen Wawan Sabda Bahasa untuk majalah Dewan Bahasa yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan sedar tak sedar, dah 30 orang pempengaruh ataupun influencer yang saya ketengahkan dalam segmen Wawan Sabda Bahasa bersama dengan juru video saya iaitu Azrul dan beberapa rakan-rakan kru yang lain. Dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana seorang lagi influencer yang sedang meningkat namanya iaitu Daisy. Apa khabar Daisy? Khabar baik. Sebelum saya memulakan, saya ingin mengucapkan kepada Encik Rosli kerana memberi peluang untuk temu ramai ini. Dan saya bila mendapat undangan temu ramai ini, saya rasa satu kejutan yang menggembirakan saya. Sebab tak pernah fikir saya akan diundang jadi temu ramai untuk Dewan Bahasa ni. Dan dia juga adalah permulaan yang baik untuk saya juga pada tahun 2024. Bagus. Okey Daisy, sebenarnya saya memang mengikuti ramai pempengaruh-pempengaruh di luar sana di laman TikTok, melihat kandungan media sosial yang mereka kongsikan, dan saya lihat Daisy antara pempengaruh ataupun influencer yang lain dari yang lain. Sebab kita tengok kenapa menggunakan media bahasa Melayu. Satu, yang kedua, sering berkongsi bagaimana untuk menjalani kehidupan dengan pelbagai masalah dan cabaran hidup, dan memberi tips-tips ataupun bagaimana untuk mengatasi masalah dan juga rintangan dan cabaran tersebut. Mungkin sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak kenal dulu Daisy. Boleh tak Daisy ceritakan serba sedikit latar belakang, lahir di mana, nama sebenar, dan mungkin juga membesar di mana sebenarnya? Okey. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, nama saya ialah Daisy Rahman. Saya berumur 50 tahun. Saya berasal dari Melaka. Saya ialah Cindian. Bapa saya India, mak saya Cina. Saya ialah anak sulung daripada 4 adik-beradik. Saya berkahwin pada usia 26 tahun. Dan saya mempunyai 2 orang anak lelaki. 50 tahun? Betul ke ni? Betul, 50 tahun. Serius? Yes. Bukan botox ya? Bukan. Saya percaya. Kalau Daisy ni saya percaya sebab saya tengok dekat-dekat, okey, tak ada bukan kesan-kesan apa ni botox ataupun dan sebagainya. Okey, saya terkejut sebab saya ingat Daisy ni umur macam okeylah. Saya rasa kalau paling jauh umur mungkin dalam 35 kot. Itu paling jauh lah. Ini yang selalu I dengar orang cakap tentang I. Sebab bila I cakap umur I 50, semua tak percaya. Saya tak percaya. Okey, kejap lagi kita kongsikan apakah petua awet muda Daisy. Okey, Daisy tadi saya pun terkejut juga. Saya ingat Daisy Chinese ataupun orang Cina. Rupanya Daisy Cindian. Tapi saya pun ramai kawan Cindian juga. Jadi boleh faham lah kenapa mereka ni senang bergaul dengan pelbagai bangsa. Bahasa Melayu mereka much better ataupun agak baik, lebih baik daripada orang Melayu sendiri sebenarnya kadang-kadang. Okey Daisy, boleh ceritakan sikit tentang mungkin latar akademik, bersekolah rendah, sekolah di menengah dan sebagainya. Saya belajar sekolah rendah Notre Dame Convent dan sekolah menengah Notre Dame Convent juga. Lepas tu saya ambil jurusan Computer Science. Pada tahun 1993 saya dapat tawaran kerja di kilang Panasonic. And then saya bekerja di bahagian engineering dan mengendalikan fixed asset company dan kerja-kerja admin. Dan saya kebanyakan kawan saya ialah orang Melayu. So saya bergaul dengan kawan-kawan yang Melayu. And then saya lacak bahasa I dari diorang sebab selalu bercakap dengan diorang bahasa Melayu. So lama-lama bahasa saya lebih lancar. So itulah kenapa saya fasih dalam bahasa Melayu. Kalau di rumah bahasa yang digunakan medium perantara apa? Yang ni lagi satu pengaruh ialah ibu bapa saya. Sebab bapa saya selalu berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan ibu saya. Okey. So dari sana saya belajar dari kecil dah tahu bahasa Melayu. So lepas tu sekolah Cina, dan kebanyakan kawan ialah bangsa Cina. So jarang guna bahasa Melayu. Bila lah pergi tempat kerja ialah kebanyakan ialah kawan Melayu. So bergaul dengan mereka dengan bahasa Melayu. So I belajar dari sana dan selalu kat sana kerja selama 15 tahun. Cakap dalam bahasa Melayu selama 15 tahun. So
memang fasih dalam bahasa Melayu. Itu aja. Di rumah dengan anak-anak, dengan suami bagaimana pula? Dengan anak cakap bahasa Mandarin. Dengan suami pun cakap Mandarin. So jarang cakap bahasa Melayu. Tapi di tempat kerja mesti ada berbagai kaum kan. So dengan kawan Cina cakap Mandarin. Dengan kawan Melayu cakap bahasa Melayu. Daisy fasih berbahasa Tamil? Yes, I boleh dengar bahasa Tamil, I boleh cakap. Menulis bagaimana pula? Menulis tak boleh sebab I sekolah rendah bangsa Cina. Kebangsaan Cina, okey. So, I tahu menulis dan membaca sahaja untuk bahasa Cina. Okey, berbalik kepada latar belakang Daisy tadi, percampuran, pergaulan dengan pelbagai bangsa, khususnya bangsa Melayu ni menyebabkan penguasaan bahasa Melayu Daisy semakin baik dari hari ke hari kan. Mungkin ada perkataan-perkataan tertentu yang Daisy susah nak sebut atau bagaimana sebenarnya? Atau mungkin dari segi tata bahasa Melayu tu apa cabaran bercakap dalam bahasa Melayu ni? Cabaran bercakap dengan bahasa Melayu bila kita dah biasa kan macam satu kawan kan bercakap ini Cina, ni Melayu. Dan ini India mestilah faham bahasa Melayu. Macam Cina tak faham. Ada yang faham, ada yang tak faham. Okay. So bila nak berbual dengan dia orang, nak cakap tata bahasa, yang Cina pula, apa you cakap? Okay. Dia akan tanya, apa you cakap? Tak faham. Tapi yang fahamnya, dia orang faham. So, kalau I tak faham macam peribahasa yang salah guna, kadang kita akan salah guna. Sebab Chinese punya peribahasa dengan bahasa Malay punya peribahasa lain. Lain, betul. Lain. So, bila I cakap macam hari tu, I cakap dengan kau pun, kau ketawa I. Sebab maksud lain, kegunaannya lain. Bila I cakap satu perkataan, I cakap satu perkataan, I tunjuk. I cakap, macam Cina, dia ada satu perkataan, hidup hingga mati, belajar hingga mati. Betul. I cakap soalan ni, korang ketawa I. Korang kata dalam bahasa Malaysia tak ada perkataan macam ni. Ya ke? I ingat ada. Korang kata I. Okay. So, kadang-kadang kita baca peribahasa kan, I tak biasa guna. Sebab Daisy tak fasih, so Daisy tak akan guna. Faham. Okey, dari segi sebutan pula bagaimana? Sebutan, bagi Daisy tak ada masalah sebutan. Kalau perkataan yang lebih mendalam tu ada. Lebih mendalam tu ada. Macam nak cakap mendalam kan, I kena cakap 2 kali. Kalau nak cakap cepat, mendalam. Jadilah perkataan lain pula kan. Sebutannya. Okey, Daisy, berbalik kepada penggunaan media sosial ini menjadi satu lagi kaedah untuk masyarakat kita bersosial, maksudnya kita berhubung dengan pelbagai individu, masyarakat dan sebagainya. Bilakah Daisy mula membuka akaun media sosial khususnya TikTok? Saya membuka media sosial TikTok pada tahun Disember 2022. So pada mulanya Daisy concentrate dekat senaman dan menari aja. Lepas tu Kuan cakap dengan I, kalau nak buat betul-betul. Jangan buat main-main. So I cakap, okeylah, kalau macam tu kita bincang sama-sama lah macam mana nak buat konten yang bermanfaat kepada masyarakat yang supaya menerima konten kita postkan. Sebab kebanyakan konten bukan semua orang akan suka. Betul. So kita kena fikir cara yang betul buat konten yang baru. So I dengan Kuan akan bincang, and then kita akan tukar ayat sikit, and then betulkan, and then kita baru post dekat social media. And then kadang-kadang kita macam I dalam editing part memang kurang lah sebab zaman kita mana ada zaman macam sekarang. So biasanya I belajar dengan dia orang. Bila dia orang edit video, I akan tengok. Bila I yang tak faham punya perkataan, nak cara cakap, I tak tahu, I akan tanya, tunjuk aja. So bagi saya, dah berumur macam ni pun kena sentiasa belajar dengan orang muda. Jangan rasa malu sebab kita dah berumur, nak belajar dengan orang muda tu rasa, oh, sebab I tua, I sepatutnya tahu lebih banyak. Tak semestinya. Mungkin orang muda ada pendapat diri sendiri dia orang. Mungkin dia orang dapat ajar kita, so kita kena terima satu sama lain. Betul. Okey, Daisy, pada peringkat awal berkongsi tentang bagaimana untuk sihat, bagaimana kaedah pemakanan yang baik, bagaimana menjaga kulit dan sebagainya. Pada peringkat tersebut, bagaimana respon ataupun feedback daripada pengikut ataupun followers? Bila first video, bila Daisy post,
Bila Daisy letak umur saya 50, semua tak percaya. Semua Saya DM pun tak percaya. semua DM saya. Betul ke 50? Tipulah. Betul ke 50? Semua komen macam tu. So, jawab, betul 50. Betul 50. Macam tak percaya. Lepas tu Daisy pun buatlah konten. Kenapa umur saya 50? Sebab Daisy jaga pemakanan, senaman. Sebab itulah kekal sihat macam ni, kulit pun tegang macam ni, tak payah pergi botox semua, tak payah. Okey, sebenarnya berbalik kepada awet muda dan penampilan Daisy, memang saya yakin bukan saya saja yang akan terkejut dengan usia sebenar Daisy ni, 50 tahun. Apakah tips ataupun kaedah pemakanan yang sihat yang Daisy amalkan yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton kita? Makanan yang Daisy nak nasihatkan pemuda sekarang, sebab kebanyakan suka makan makanan manis. Betul. Makanan goreng. Betul. Dan suka makan supper. Makan malam tu supper. So, bagi Daisy, tiga ni you all kena control. Kalau nak jaga fizikal kita lebih sihat. Sebab manis tu akan menyebabkan diri anda cepat tua. Penuaan anda akan jadi cepat tua. Makanan manis. So, makanan goreng tu berminyak. So, dia akan bertambah banyakkan lemak ke badan kita. So, tak baik untuk kesihatan kita seperti jantung. Jantung kalau dah berlemak, nanti kena bypass pula. So, makanan yang berlemak tu biarlah kontrol. Makanan manis kena kontrol. Dari segi minuman pula, mungkin Daisy ada kaedah minuman yang minuman yang Daisy minum ialah jasmine tea, green tea. Sebab green tea ada antioksida yang baik untuk penjagaan kulit kita. So, Daisy sentiasa minum, setiap hari akan minum green tea untuk menjaga kulit Daisy. Mungkin Daisy ada mengamalkan suplemen ataupun makanan tambahan, mungkin juga ubat-ubatan Cina ataupun jamu dan sebagainya? Tak ada. Daisy tak ada ambil apa ubatan suplemen. Daisy punya ubatan suplemen ialah senaman. Setiap hari bersenam selama sejam. Di rumah atau gym atau bagaimana? Di rumah. Daisy, ada tak orang cakap bila cakap umur Daisy 50 tahun, anak pun dah remaja, dah umur paling tua berapa umur? 23 tahun. 23 tahun. Saya rasa kalau jalan dengan anak dia, ini kakak dengan adik ni. Kan? Ada tak yang macam terkejut? Ada. Ada yang tak percaya. Betul ke mak kau? Macam bila anak I ambil report card kan, jumpa ibu bapa kan. Bila I pergi sekolah, cikgu tu tanya, betul ke ini mak kau? I cakap, betul cikgu, saya mak dia. Sorry dia cakap, cikgu tu cakap, sorry sebab ada murid yang mengupah orang lain jadi ibu bapa untuk ambil report card. Sebab itulah I tanya. Sebab you nampak tu muda. Okey, I cakap, ya betul mak dia. Jadi adik-beradik Daisy, mak Daisy ke atau sebenarnya inspirasi untuk menjaga kesihatan ni macam mana muncul atau bagaimana diamalkan? Diamalkan. Inspirasi I mungkin dari kesedaran, and then Daisy ialah pentingkan kecantikan luaran dan dalaman. Dalaman dan luaran. So, Daisy lebih pentingkan pemakanan dan sihat. So, Daisy bila pandang cermin, Daisy akan tengok muka Daisy. Kalau pandang, cakap, macam dah gemuk. Kena kurangkan makanan. And then, tengok, macam muka dah berkedut. Kena kurangkan makanan manis. So, kena buat facial. Sebab Daisy selalu amalkan buat facial mask. Kat rumah. Setiap hari mesti buat sekeping facial mask kat rumah. Jadi mungkin ada petua-petua orang Cina ke atau India atau orang Melayu yang mungkin Daisy amalkan. Mungkin contohnya kan minum air suam. Daisy tak minum air yang bersejuk. Tak ada. Daisy sentiasa minum air suam aja. Ini dah jadi program bukan Wawan Sabda Bahasa ni, Wawan Sabda Kecantikan pula. Daisy, bila ramai pengikut ataupun followers DM ataupun menghantar mesej secara terus, mereka bertanyakan tentang umur, usia, lepas tu mereka bercerita tentang masalah mereka dan juga apakah kaedah ataupun tips yang boleh Daisy kongsikan sehingga hari ini Daisy dah berubah daripada kandungan yang dikongsikan terhad kepada kecantikan dan kesihatan, kini dah tentang bagaimana untuk memotivasikan diri sendiri. Boleh ceritakan aspek tersebut?
Sebenarnya masa Daisy buat konten-konten ni, mula-mula Daisy amalkan kesihatan dan kecantikan. Itu aja. Tapi bila ramai yang tanya soalan, boleh tak bagi I advice hidup I macam mana nak berubah. And then ada yang tanya I dengan masalah dengan suami I macam mana. And then kerja I stress macam mana. Ada yang depressed, DM depressed. And then kita kena hadapi berbagai DM tu. So Daisy pun tak berani straightforward untuk komen, sebab orang yang depressed ni kita tak boleh cakap komen kat sana, nanti dia akan ikut. So untuk mengelakkan masalah yang begini, Daisy buat konten apa yang diorang nak punya. Daisy berkumpul and then berbincang, konten yang sesuai boleh post untuk, dan selain tu nasihat dan motivasi sekali dalam video tu. So supaya bila diorang dah baca nasihat motivasi saya, diorang akan berfikir, dan diorang kadang-kadang diorang akan tanya komen I, konten seterusnya ialah konten apa? Akan tanya, konten seterusnya apa? Sebab diorang akan sentiasa terikut nasihat-nasihat saya. Daisy bukannya profesional, tapi Daisy hanya berbincang, and then Daisy tengok isu semasa yang berlaku sekeliling kita. And then tengok berita, apa news tentang masalah sekarang, isu sekarang. Daisy akan bergaul, berbincang dengan Kuan. Konten apa yang sesuai sekarang ada isu semasa macam ni. Konten apa yang sesuai kita post macam ni. So kita bincang sama-sama. And then lepas tu Kuan kata yang ni sesuai. Mungkin view boleh naik. Cakap kalau view tak naik, kena komplain dari orang macam mana? Cakap tak apalah, kita cuba dulu, tengok macam mana. So Daisy pun buatlah konten nasihat motivasi ni. Akhir sekali apa yang Daisy post kat TikTok kebanyakan accept. Semua terima. So sebab itulah follower Daisy sentiasa meningkat. Dan sebab tu juga saya pun memang berminat untuk mengambil ataupun menjemput Daisy menjadi penghias majalah Dewan Bahasa, jadi cover majalah ni kan. Jadi saya rasa ini adalah satu feedback yang sungguh bermanfaat dan sungguh positif, kerana apa yang dikongsikan oleh pempengaruh ni, seperti Khairul Aming cakap kan, kalau nak jadi influencer, pempengaruh ataupun orang yang berpengaruh dalam media sosial ni, mesti ada pendidikan, mesti membuat kajian, mesti habis belajar dan sebagainya. Kita tak nak kita tak belajar, kita kongsikan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak bagus untuk peningkatan minda masyarakat kita. Okey, berbalik kepada perkongsian Daisy tadi. Ada tak pengikut Daisy memberi respon positif, mengatakan apabila melihat ataupun menonton perkongsian video Daisy, mereka berubah ataupun mereka cuba memperbaiki apa yang masalah yang mereka hadapi? Mungkin ada yang DM Daisy. Ada yang DM Daisy, kakak dia orang DM Daisy, thank you bagi idea macam ni. So sekarang saya tahu macam mana nak meneruskan kehidupan saya. Macam masalah keluarga, masalah dengan suami ke, apa, bila sebab kebanyakan video I cakap dengan perempuan sekarang mesti perlu ada kejayaan sendiri. Betul. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. So kalau nak berdikari, perlu ada kejayaan sendiri. And then jangan sentiasa fikir keluarga ke siapa dekat dalam hati yang paling penting. Tapi dalam kehidupan dia orang penting juga, bukan tak penting. Diri sendiri mesti ke tahap nombor 1. Betul. Sebab kalau you tahu cintakan diri anda, you akan cintakan orang lain juga. Itulah penting. Ni pakar Dr. Love ni, pakar cinta, bukan lagi pakar motivasi dah ni, macam-macam dah ni. So kalau you nak, betul, sama juga motivasi juga. Kalau you nak motivasi orang, you perlu diri sendiri perlu hidup dengan baik. Sebab perwatakan saya menunjukkan I kena hidup baik, baru I boleh motivasikan orang sekeliling I. Kalau watak I tak betul, and then saya bagi konten macam ni, dia orang akan fikir ini
orang ni betul ke ni? Betul tak? So, kita perlu image pertama tu, bila berjumpa tu, bila bercakap tu, perlu ada betul-betul bermakna yang you boleh buat konten macam ni, so you boleh nasihatkan orang. Sebab I pun kerja sebagai human resource, I jumpa berbagai-bagai orang juga. Sebab kerja I pun mengena, bila I pandang seorang, I dah tahu orang tu orang macam mana. So, pandangan pertama tu penting. So, biasa human resource punya orang suka tengok pandang orang. Pandangan pertama tu penting. Maknanya, tak bolehlah pakai konsep don't judge a book by its cover ni. Yes. So, you kena sentiasa berubah. And then, dalam zaman 20-an ni, you kena sentiasa membaca. Sebab mungkin zaman muda sekarang jarang baca-baca kan. Diorang lebih mau in social media sosial, tengok itu aja. Macam Daisy lebih suka tengok konten-konten yang motivasi nasihat. Sebab tu dari sana pun Daisy belajar sedikit kat sana. And then Daisy nak ingin bagi ilmu Daisy tu kepada masyarakat, macam follower saya. So Daisy lah buat konten macam ni untuk mereka, supaya mereka dapat menghadapi masalah diorang. Tapi dapat menyelesaikan, Daisy tak tahulah. Sebab Daisy hanya buat konten aja. Kalau diorang nak terima, boleh terima. Betul. Kalau diorang tak nak terima pun boleh juga. Daisy tak marah. Daisy, selalunya berapakah masa yang diambil untuk membuat rakaman, membuat suntingan sampailah dibuat posting di media sosial tu? Berapakah jangka masa yang diambil untuk satu-satu posting? Biasa untuk video yang I shooting punya, sehari I akan buat shooting 15 video. Oh, banyak. 15 video. And then editing video seminggu mungkin 3 video ke 4 video. Okey, and then setiap hari akan post satu video. Pun ada masalah juga bila shooting 15 video kan, satu hari pun kadang-kadang lidah I pun tersasul bila cakap sebab banyak sangat. And then konten I sehari 15 video bukan konten yang sama. Betul. So setiap konten ada dia punya objektif dan juga message yang tersendiri. Message sendiri. And then perwatakan emosi anda. Bila you cakap konten yang lembut tu, you kena lembut. Betul. Bila you cakap konten tu kena garang sikit, you kena garang sikit. So tone tu mesti naik turun macam music kan. Betul. Betul. Saya setuju dengan Daisy sebab apa yang kita sampaikan mesti mudah difahami. Itu adalah satu perkara yang penting. Tetapi untuk memahamkan penonton atau pendengar ataupun audiens kita bukan mudah. Ia ada satu cabaran sebab seperti Daisy kata, kalau kandungan tersebut melibatkan elemen melankolia ataupun lirik ataupun sedih, tone suara memainkan peranan penting juga. Yes. Jadi apakah elemen-elemen lain yang Daisy ambil kira selain dari message? Adakah Daisy juga pentingkan dari segi penampilan ataupun latar belakang rakaman dan sebagainya untuk membuat kandungan media sosial ini? Sebelum saya ambil video saya akan tengok setiap konten tu I perlu latar belakang yang macam mana. So saya ikut konten punya objektif dia. Kalau konten macam tentang masakan apa, Daisy akan pakai t-shirt aje lah sebab kat rumah kan. So satu, and then kalau nak cakap konten yang macam tentang kesihatan ke, makeup ke, kena pakai pakaian formal sikit lah. Betul. Supaya orang nampak memang cantik. And then lagi satu masalah bila nak kita shooting time, lampu. Sebab ambil kat rumah kan. So lampu tu penting. Ya, betul. So kadang-kadang tengok cahaya kat mana yang sesuai untuk ambil video. And then itu pun satu yang memang susah juga. Lepas tu tapi dah buat setahun, and then dah tahu sedikit tentang macam mana lampu yang sesuai, pakaian yang apa yang sesuai bila shooting time tu nampak muka cerah sikit. Jadi sebenarnya untuk jadi pempengaruh ataupun influencer memang kena ada ilmu pengetahuan, kena ada
banyak soft skill yang diperlukan untuk menjadi influencer yang bagus dan dihormati. Bagaimana pula feedback ataupun respon daripada keluarga Daisy sendiri, rakan-rakan, bila tengok Daisy dah jadi TikToker ni? Sebenarnya kawan saya ada PMI cakap, engkau sekarang kan dah famous cakap saja je sebab dah umur 50. Sebab biasa saya tengok video-video singkat kan, Daisy pun terfikir nak cuba tapi takut. Tapi bila dah umur 50, Daisy tengok, kalau saya tak cuba sekarang, mungkin takkan ada peluang lagi untuk saya mencuba. Betul. So Daisy nak hidup 50 ini lain daripada dengan orang lain. So Daisy pun tak kisahlah, boleh ke tak boleh, cuba dulu. So Daisy cuba, thank God. Memang I dapat buat konten tu dengan baik, and then pada masa permulaan pun ada juga yang rasa macam sedih jugalah sebab konten tak naik kan. So kawan ibu bapa saya kata cubalah tengok boleh tak. And then kadang-kadang nasihat. And then suami saya pun kadang-kadang kata, I tak tahu lah, I takut lah bila nak ambil video sebab nak baca begitu banyak. I tak faham macam mana. Dia kata, cubalah seberapa you boleh punya. Jangan give up. Betul. Jangan give up. Kita tak boleh berhenti separuh jalan sebenarnya. Sebab kadang-kala kita dah hampir kepada ke arah kejayaan, tetapi kita berhenti lagi sikit je. Sebab kita give up atau kita berputus asa. Sebenarnya apabila kita berputus asa, itu adalah perkara yang sepatutnya kita elakkan dan tidak patut berlaku. Okey, berbalik pada cakap kena membaca kan. Tengok buku kita. Ini koleksi buku saya, Daisy. Jadi ini semua koleksi buku Cik Rosli. Banyaknya. Saya mengumpul coffee table book, kulit keras, buku kulit mewah, hampir dekat 1000 kot. Ada 1000. Saya ada banyak ilmu lah, ada banyak ilmu tentang gardening, tentang fotografi, dokumentari, penerbitan, tentang hobi, tentang gaya, tentang masakan, macam-macam. Sebab saya rasa membaca adalah kunci utama kepada satu kejayaan. Jadi Daisy, mungkin Daisy ada bacaan khusus ke atau buku-buku yang Daisy suka, mungkin buku yang menjadi inspirasi kepada Daisy untuk membuat kandungan media sosial? Daisy ada baca buku yang tentang kehidupan harian, macam mana nak bila berbual dengan orang tu, sebab Daisy human resource kan. So cara macam mana berbual dengan orang. So satu buku yang ajar kita macam mana nak improvekan diri sendiri. So itulah salah satu buku yang Daisy suka minat baca. Dan lagi satu buku Daisy suka baca ialah fashion dengan makeup. Sebab Daisy pentingkan kecantikan. So Daisy nak sentiasa ikut trend yang terbaru. Trend sebab dah 20-an kan. Takkan nak ada follow makeup 70-an. Tak. So nak ikut trend makeup yang terbaru. So Daisy akan sentiasa tengok majalah, buku magazine yang makeup, dan senaman juga. Buku senaman. Ada yang buku senaman ialah yoga. Dia ada ajar cara macam mana nak buat senaman. Yang ni ialah buku-buku yang Daisy minat punya. Dan lagi satu buku masak. Resepi. Sebab Daisy pun suka masak juga. Daisy selalu tengok buku yang masakan yang senang lah. Jangan susah sangat. Senang di prepare. Bahan-bahan dia dah ada kat rumah. Dan menyihatkan. Paling penting. Daisy, okey. Apabila bercerita tentang pengalaman hidup, tentang perkongsian di media sosial, mungkin ada pengalaman hidup yang memberi kesan kepada kehidupan Daisy sehingga Daisy sentiasa positif walau apa pun cabaran. Contohnya bila buat perkongsian di media sosial, followers tak meningkat, view pun tak banyak, tapi orang sekeliling, suami, keluarga cakap senantiasa bagi kata semangat. Mungkin ada yang peristiwa yang memberi kesan kepada kehidupan Daisy yang memotivasikan Daisy untuk maju. Ada tak agaknya? Sebenarnya masa Daisy buatkan konten ni, pada mulanya Daisy mau masak dan senaman. So view dia tak berapa naik. And then tak apa, Daisy cuba lagi sekali. Tanya
kawan-kawan ada cara lain tak untuk menaikkan view. View yang apa yang sesuai. Lepas tu berbincang, lepas tu I ada tengok satu media sosial dekat China punya. Weibo ke? Bukan Weibo, Weixin. Weixin, okey. Weixin. WeChat. WeChat. So kat sana dia ada video tentang nasihat dan motivasi. So I tengok video dia, I tengok video macam ni macam okey je. View banyak. And then nasihat yang dia beri pun okey juga. Sebab dia dalam bahasa Cina. So mungkin kita boleh tukar jadi bahasa Malaysia dan tukar ayat dia. Bagi tahu Kuan, you rasa konten ni boleh tak? Kita cubalah tengok. Kuan kadang dia tak nak. Dia kata tak nak lah, nanti akan menyebabkan you punya viewer turun, nanti follower pun tak meningkat. Cakap tak cuba kita tak tahu. Betul. Kan. And then pun tanya suami I, cakap kalau I buat konten yang nasihat punya okey tak? Suami I dia sentiasa kata, you rasa boleh lah sebab lelaki kan. Dia dah tak care sangat. Tapi kita nak video yang berkualiti kan. So dia hanya kata you nak boleh lah. You rasa boleh lah. So I pun cakap dengan Kuan kita cubalah Kuan. Sebab I memang berayu dengan Kuan bolehlah Kuan. sebab Kuan punya bahasa lebih baik daripada saya. So I akan tunjuk ajar daripada dia. Cakap Kuan bolehlah Kuan. Kadang-kadang Kuan pun ketawa bahasa I juga. Tapi I tak apalah. You janji ajar I macam mana nak buat, so I ikut cara you. Tu aja. Tapi Kuan kadang-kadang pun dia rasa you ni memang tak boleh lah. Dia pernah cakap satu perkataan, you memang macam ni mah. Tak boleh punya. You nak macam mana? Nak improve. You tahu tak perkataan yang dia cakap tu bagi satu impact yang besar untuk I. Okay. Dari sana I cakap, you macam tengok I memang tak boleh berjaya. Tak apa, saya belajar, saya akan tunjuk kat you yang saya boleh berjaya. Dan terbuktilah. Terbukti. Yang saya boleh buat konten nasihat dan motivasi. So, Kuan, next time jangan asyik kata I tak boleh. Sebenarnya saya boleh. Dia marahkan dia boleh kawan pembantu ataupun pengurus dia. Okey. Daisy, ada tak feedback daripada sekolah ke ataupun syarikat ke yang ingin menjemput Daisy untuk berkongsi tentang elemen positif dalam aspek motivasi dan HR? So far tak ada. Sebab Daisy buat ni hanya suka-suka je mula-mula. Tak sangka Daisy punya follower meningkat. And then Daisy, kalau betul-betul ada jemputan macam ni, Daisy sudah hadir. Memberi memberi pandangan yang baik, motivasi yang baik, nasihat baik kepada semua masyarakat. Okey, untuk mengakhiri kita punya temu ramah pada hari ini, mungkin ada kata-kata semangat ataupun pandangan daripada Daisy sendiri tentang bagaimana untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih positif. Okay. Silakan Daisy. Pandangan saya ialah kalau you nak berjaya, yang penting sekali disiplin kita mesti baik. And then jangan sentiasa berfikir negatif yang you tak boleh berjaya. Kena sentiasa berpositif yang you boleh berjaya. Jangan dengar pandangan orang lain, you tak boleh. You kena percaya diri sendiri yang you boleh berjaya. Dan jangan mudah terpengaruh kata-kata orang yang akan gagal. Tapi dalam hidup kita, jangan ada perkataan kegagalan. Sebab kalau ada perkataan kegagalan dalam hidup anda, you takkan ada improvement dalam hidup anda. So, jangan sentiasa berfikir negatif. Kena sentiasa positif, berdisiplin, sanggup belajar. Jangan belajar separuh dan berhenti. Sentiasa ingat, yang kita boleh buat. Daisy dah umur 50 tahun, Daisy masih belajar macam mana nak buat, macam mana nak hidup, macam mana nak motivasi, nasihat kata-kata orang. So, macam juga masyarakat sekarang yang anak-anak muda yang 2000-an tu, you jangan mudah putus asa. Kena sentiasa percaya kepada diri anda sendiri yang anda akan berjaya pada satu hari.
Itu dia pakar motivasi kita, Daisy. Terima kasih Daisy sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk mengisi slot ataupun segmen Wawan Sabda Bahasa yang diterbitkan oleh majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan sudah semestinya mewakili pihak editorial Dewan Bahasa untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada Daisy. Mungkin hari ini Daisy biasa-biasa je kan. Mana tahu suatu hari nanti pakar motivasi Daisy ni akan pergi ke kampung-kampung, pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke korporat dan juga agensi-agensi kerajaan untuk berkongsi tentang motivasi hidup. Untuk itu, bagi mengakhiri sesi ataupun Wawan Sabda Bahasa pada hari yang berbahagia ini, kita ucapkan sekali lagi terima kasih pada Daisy dan untuk itu salam sejahtera dan jumpa lagi. Bye. Bye. Jangan pandu motor laju-laju, pergi Melaka naik kereta. Jangan putus asa untuk maju. Semoga kejayaan menanti kita. Hai, saya Daisy. Saya mengucap terima kasih kepada Dewan Bahasa kerana memberi peluang kepada Daisy untuk berkongsi tentang motivasi kepada penuntut dan masyarakat.